Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallu ala rasulina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama ikhtalafa al-malawan wa ta'aqa wa ahsana wa karajida wa istakbala al-farqadan wa balli ruhahu wa arwah ahli baitihi minna at-tahiyyatu wassalam. Wa barik wassalamu alaihi wa alihi kasiran la ya'mu khashya wal karah. واغفر لنا وارحمنا وارزقنا يا إلهنا بكل صلاة منها. Elhamdülillah, teşekkür kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biadat zarrat al-kainat wa murakkabatiha. Dengan izin Allah, kita insyaAllah akan sambung daripada kitab Zulfikar, daripada koleksi Risalah An-Nur. Dan dalam Zulfikar ini ada 3 risalah utama, yaitu Mu'jizat Al-Quran, Mu'jizat Ahmadiyah, Mu'jizat Rasulullah SAW maksudnya, dan Hasyr, Hari Kebangkitan. Dan kita insyaAllah akan sambung Mu'jizat Ahmadiyah, Mu'jizat Rasulullah SAW, maktub ke-19. Dan dalam ini ada 19 isyarat berkaitan dalail nubuwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ustaz di dalam risalah ini membahagikan mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan jenisnya. Dan kita sampai ke isyarat yang ke-12. Isyarat ini ada 3 contoh dan berkaitan dengan isyarat yang ke-11 yang kita baca minggu lepas. Yani maksudnya isyarat yang ke-11 itu berkaitan apa? Berkaitan batu dan gunung yang merupakan benda pejal. Yani isyarat yang ke-11. Jadi 3 contoh ini juga yang kita akan baca hari ini berkaitan dengan batu dan gunung. Dan contoh pertama, sungguhnya ayat Astagfirullah, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Ayat ini memberitahu dengan nasnya yang qat'i, yang mu'tamad, dengan tahqiq semua pentafsir yang muhakkik, dan pemberitahuan ahli hadis bahawa ketika perang Badar, Rasulullah SAW telah mengambil segenggam tanah dan batu-batu kecil, kemudian melempar benda-benda itu ke muka tentera kafir dengan bersabda, syahatil wujuh, syahatil wujuh, telah menjadi buruk muka-muka itu, atau semoga muka-muka kamu jadi hitam dan buruk. Lalu masuklah genggaman pasir tersebut ke dalam mata setiap orang kafir daripada kaum kafir tersebut, atau kaum musyrikin, sebagaimana telah sampai ke pendengaran setiap seorang daripada mereka kata-kata telah menjadi buruk muka-muka mereka, syahidul wujuh itu dalam perang Badr. Seperti mana yang Nabi SAW masa keluar ke hijrah ke masa itu juga baca sama ayat dan ambil tanah dan buang atas orang musyrikin, dan mereka tak dapat melihat Nabi SAW. Dan Nabi SAW membaca ayat surah Yasin, Astagfirullah, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshannahu fahum la yubsirun. Dan mereka seterusnya menjadi sibuk dengan mata mereka masing-masing dan tiba-tiba terpaksa berundur walaupun mereka masih dalam keadaan menyerang. Ahli-ahli hadis dan diketuai Imam Muslim memberitahu juga bahawa ketika kaum kafir melakukan serangan dan dahsyat ke atas kaum muslimin dalam Ghazwah Hunain, sama juga sebagaimana yang berlaku ketika perang Badr, sekali lagi baginda sallallahu alaihi wasallam melemparkan ke segenggam tanah dan bersabda, syahidul wujuh, telah menjadi buruk muka-muka itu. Lalu masuklah
ke mata setiap daripada mereka dengan izin Allah segenggam daripada tanah, sebagaimana setiap seorang daripada mereka telah mendengar kata-kata syahidul wujuh itu. Lalu mereka berundur, lari dalam keadaan sibuk dengan mata masing-masing. Sedangkan dalam keadaan masa itu dalam perang Hunain dan masa perang dengan Hawazin, mula-mula pada permulaan perang, tentera Islam sudah mereka adalah kebanyakannya lari. Sedangkan mereka 12,000 orang, dan mereka kata, adalah yang kata 12 kalau tentera itu 12,000 tidak boleh kalah dengan sebesarnya tentera begini. Tapi Allah SWT nak bagi satu pengajaran di sana, dan ramai jugalah orang daripada Makkah yang baru masuk Islam. Mereka masuk dalam gazwah ini dengan niat untuk ganimat, ganaim. Jadi masa serangan yang pertama itu dibuat oleh tentera Hawazin, dan daripada gunung ganang mereka semacam anak-anak panah seperti hujan yang turun. Jadi mula-mula tentera Islam yang mula-mula mereka sudah ada yang sampai ke Makkah, mereka lari. Tapi selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dan suaranya sangat lantang, sangat kuat, dan panggil semua yang kembali itu, ya ashabul ridwan, ya ashabus samurah. Dan Nabi SAW panggil mereka, dan semua yang di bawah ashabul ridwan itu, ashabus samurah, yang mereka berkumpul semula lagi dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka buat serangan, dan mereka dengan izin Allah lah kalahkan musuh. Dan masa itu malaikat pun bantu mereka, bukan berperang, bukan mereka bantu sebagai perang, tetapi mereka menakutkan tentera Hawazin masa itu yang musyrikin. Dan mereka dengarlah suara-suara malaikat, dan mereka mula lari, dan dengan izin Allah tentera Islam menang atas mereka dan dapat banyak ganimat, trilion banyak ganimat yang dibawa ke Jarana. Dan masa itu Nabi SAW pun ambil tanah dan lempar kepada mereka, dan sabda syahidul wujuh, semoga wajah mereka jadi hitam dan tak boleh nampak. Jadi mereka tanah itu, lalu mereka berundur lari dalam keadaan sibuk dengan mata masing-masing. Maka oleh kerana peristiwa luar biasa yang berlaku ketika perang Badr dan perang Hunain ini bukan dalam lingkungan sebab-sebab biasa dan bukan termasuk dalam kudrat manusia. Menurut firman Allah Al-Mu'jizul Bayan, Al-Quran Mu'jizul Bayan, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar. Sebab semua dan asabah dan semua sampai kepada tentera musuh, maknanya Allah yang melempar. Maknanya peristiwa itu mengatasi kudrat manusia. Dan peristiwa ini tidak berlaku dengan kekuatan manusia, tetapi berlaku dengan kudrat ilahi, dengan dalam bentuk yang luar biasa. Yang luar biasa, dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala masa perang Badr, perang Hunain, hakaza, dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala datang. Yang contoh yang seterusnya, kitab hadis sahih, dan diketuai oleh Sahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa seorang wanita Yahudi dalam perang Khaybar telah masuk dan menghantar makanan berian. Mungkin namanya, yang tak silap namanya Zainab juga. Makanan berian berupa seekor kambing yang telah diracuni dengan racun yang bahaya. Kemudian dia mengirim kambing itu kepada Nabi SAW. Dia tanyalah, Nabi Muhammad tu dia suka daging yang sebelah mana?
Dia Nabi SAW kata dia suka dengan yang sebelah. Jadi dia buat sebelah sana banyak buat racun. Dan Nabi SAW suka kan sebelah kanan itu. Dan tapi seorang sahabat Nabi SAW namanya Bishr. Dia rasa dia mungkin ada racun dalamnya. Tapi oleh sebab Nabi SAW sudah mula makan, dia pun mula. Dan apa yang dia makan daripada daging itu, Bishr sudah mati syahid. Dan para sahabat mula memakan kambing itu. Rasulullah SAW bersabda secara tiba-tiba, "Irfa'u aydiyakum, fa innaha akhbaratni annaha masmumah." Angkatlah tangan-tangan kamu. Sesungguhnya kambing itu telah memberitahu bahawa binatang itu telah diracun. Dan Nabi SAW kena. Walaupun sedikit, Nabi SAW pun kena. Dan menurut sebahagian ulama juga, kalau tak siap, Ibn Jawzi dan menurut sebahagian ulama, Nabi SAW pun kematian adalah sebab kematian itu racun itu juga. Tapi lama, selepas lama Nabi SAW masa sebelum meninggal pun, wafat pun, beliau beritahu masih rasa racunan itu. Jadi oleh sebab itu mereka kira Nabi SAW pun mati syahid kerana racunan, kesan racunan itu. Dan tetapi masa itu kambing itu bagi tahu dengan izin Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu semua mengangkat tangan mereka kecuali Bishr bin Al-Barra. Bishr bin Al-Barra radhiyallahu anhuma, dan daripada ayahnya juga, yang meninggal kerana kesan suapan daging yang beliau ambil dengan sebab racun yang sangat kuat yang ada pada daging tersebut. Lalu Rasulullah SAW memanggil wanita Yahudi yang namanya adalah Zainab. Baginda bersabda kepadanya, "Ma hamaliki ala ma sana'ati?" Adakah yang membawa di atas apa yang engkau lakukan? Apakah yang membawamu di atas apa yang engkau lakukan? Kenapa buat begitu? Jadi perempuan yang jahat itu berkata, "Jika engkau seorang nabi, maka perbuatanku tidak memberi kemudaratan kepadamu. Dan jika engkau seorang raja, maka aku telah melakukan, telah melegakan manusia daripadamu. Nak selamatkan manusia daripada kamu." Dia fikir begitulah. Dalam sebahagian riwayat, sungguhnya Rasulullah SAW tidak memerintahkan wanita itu dibunuh. Namun dalam sebahagian riwayat lain, Nabi SAW memerintahkan agar wanita itu dibunuh. Para penyelidik berkata, Nabi tidak memerintahkan agar wanita itu dibunuh, tetapi Nabi menyerahkan wanita itu kepada para waris Bishr bin Al-Barra, lalu mereka membunuhnya. Kesas kan? Maka di sini ada dua poin yang penting berkaitan muzat-muzat yang tadi kita baca itu. Pertamanya, dalam satu riwayat mengatakan bahawa sebahagian daripada sahabat telah mendengar kata-kata lengan kambing ketika lengan itu memberitahu bahawa lengan itu beracun. Dan ada sebahagian sahabat pun mereka dengar. Dan dalam satu riwayat yang lain, selepas Rasulullah SAW memberitahu mengenai racun, Rasulullah SAW bersabda, "Qulu bismillah, summa kulu, fa innahu la yadurru summu ba'dahu." Katakan bismillah, kemudian makanlah, sungguhnya racun tidak memberi kemudaratan selepasnya. Jadi walaupun Ibn Hajar al-Asqalani tidak menerima riwayat ini, tetapi selainnya daripada para ulama menerima riwayat ini. Dan poin yang ketiga, terdedahnya konspirasi Yahudi yang penuh dengan tipu hela dan tidak berjayanya tipu daya mereka, seakan-akan telah diberitahu daripada gaib secara tiba-tiba. Walaupun mereka benar-benar ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan para sahabat yang rapat sekaligus. Berlakunya kejadian ini sebagaimana telah diberitahu kepada baginda daripada gaib, sabda Nabi SAW, yang tidak didengar daripadanya sama sekali satu khabar yang berlawanan dengan realiti pada mata para sahabat
Inna zira'ah hadhihi syad tukhbiruni. Sungguhnya lengan kambing ini memberitahuku. Kita katakan bahawa semua ini telah mewariskan keyakinan qat'i bahawa sungguhnya setiap seorang daripada mereka seolah-olah mendengar kata-kata ini daripada kambing itu dengan telinga masing-masing. Jadi versi walaupun lain-lain, jadi kebanyakan yang mereka setuju, yang yakin dengan kambing itu bercakap dan memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga, contoh ini adalah salah satu mukjizat daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 peristiwa, selari dengan mukjizat tangan putih atau yadul baida dan tongkat bagi Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi dalam 3 peristiwa selari dengan apa? Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu yadul baida dan asai Musa. Yani, asa Musa dan tangan putih dan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertamanya, Imam Ahmad bin Hanbal telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Abu Sa'id al-Khudri dengan mengesahkannya bahawa Rasulullah SAW telah memberikan sebatang kayu kepada Qatadah bin Nu'man pada satu malam yang gelap dan hujan, lalu bersabda. Qatadah yang Nu'man, kita tahu kan masa berperang di perang Uhud, yang matanya terkeluar daripada tempatnya, dan Nabi SAW kembalikan semula lagi mata itu dan baca doa. Kata Qatadah, mata itu adalah lebih baik melihat daripada mata yang sebelahnya. Dan dia sentiasa berbangga-bangga kemana-mana pergi, berbangga dengan matanya itu. Jadi Nabi SAW pada satu malam yang gelap memberikan kepadanya apa? Kepada Qatadah sebatang kayu dan beritahu, intalik bihi fa innahu sayudhi'u laka min baini yadayka 10 wa min khalfik 10 fa idza dakhalta baytak fasatara sawadan fadribhu hatta yakhruju fa innahu syaitan. Pergilah kamu dengan batang ini, sungguhnya batang ini akan menerangkan 10 hasad daripada setiap arahmu, dan apabila kamu telah masuk ke dalam rumah kamu, maka kamu akan melihat seorang hitam ataupun satu benda yang hitam, yani sawadan, yani hitam, lalu pukullah benda itu sehingga ia terkeluar daripada rumahmu. Sungguhnya itu adalah syaitan. Kemudian Qatadah mengambil batang kayu tersebut dan batang itu meneranginya seperti tangan yang putih. Kemudian beliau masuk ke rumahnya dan menemui orang yang hitam itu atau benda yang hitam itu, lalu memukulnya sehingga keluar syaitan itu. Yang kedua, pedang Uqashah bin Mihsan al-Asadi, Uqashah, telah patah ketika berperang dengan kaum musyrikin dalam Ghazwah Badr Al-Kubra. Ghazwah ini adalah punca bagi perkara-perkara aneh ataupun mukjizat yang banyaklah berlaku masa itu. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada Uqashah radhiyallahu anhu sebatang kayu yang tebal sebagai ganti kepada pedangnya. Kemudian baginda SAW bersabda, "Idrib bihi." Pukullah dengan kayu ini. Dan tiba-tiba kayu yang ada di tangannya bertukar dengan izin Allah kepada pedang putih yang panjang. Dia berperang dengan pedang itu, kemudian membawa pedang itu bersamanya sepanjang hayatnya sehinggalah beliau syahid dalam perang Yamamah dengan Musailamatul Kazzab di kaum Bani Hanifah, kan? Ada di sana banyak Hafiz Qurra dan sahabat-sahabat radhiyallahu an, ramai yang mati syahid, dan Musailamatul Kazzab yang dibunuh dengan tangan Wahsy radhiyallahu an, kan? Wahsy yang dengan kharbannya membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu an dan membunuh juga Musailamatul Kazzab
Dan dia kata, saya yang membunuh dengan kharba ini, tombak ini, orang yang paling baik dan orang yang paling jahat. Sungguhnya, jadi kejadian ini berlaku secara sabit dan kat'i. Kerana sungguhnya Sayyidina Uqash radhiyallahu anh telah berbangga dengan pedang tersebut sepanjang hayatnya. Dan pedang itu terkenal dengan nama Al-Aun. Pembantu yang macam Aun. Maka kebanggaan Uqash radhiyallahu anh dengan pedang ini dan kemasyhuran pedang ini dengan nama Al-Aun adalah lebih daripada pedang-pedang lain. Adalah dua hujah ke atas sabitnya peristiwa ini. Jadi berkaitan yang kayu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat yang berlaku jadi pedang, dan ada beberapa kejadian dalam perang itu. Satunya juga kepada Uqashah radhiyallahu anh. Dan ketika seorang Allamah Mesir dan daripada ulama abad seperti Ibnu Abdul Bar menikulkan dan mengesahkan hadis ini bahawa pedang Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu, dia adalah anak bapa saudara Rasulullah SAW, telah patah dalam Ghazwa Uhud ketika sedang berperang. Lalu Rasulullah SAW memberinya sebatang kayu. Kemudian kayu yang ada di tangannya bertukar kepada sebilah pedang. Siapa itu? Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Lalu beliau berperang dengan pedang itu. Pedang ini tetap kekal, yang mana pedang ini adalah kesan mukjizat Rasulullah SAW. Jadi Ibn Sayyid An-Nas yang masyhur berkata dalam sirahnya, Ibn Sayyid An-Nas dalam sirahnya, selepas beberapa waktu Abdullah bin Jahsh maksudnya menjual pedang itu kepada seorang lelaki bernama Buga At-Turki dengan harga 200 dirham. Yang masa itu jual kepadanya. Kemudian dua pedang ini adalah dua mukjizat seperti mukjizat tongkat Sayyidina Musa alaihissalam. Melainkan tongkat Sayyidina Musa tidak memiliki sudut kemukjizatan selepas baginda wafat. Sedangkan kedua-dua pedang ini masih tetap kekal lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pun, dan setelah mereka wafat pun masih jadi apa? Pedang ni taklah kembali lagi kepada jadi kayu. Okey, jadi tiga mukjizat yang kita baca ini adalah sama juga berkaitan dengan batu dan kayu mukjizat Rasulullah SAW di perang tersebut, yang berkaitan isyarat yang ke-11 yang berkaitan apa? Mukjizat Nabi SAW dengan batu dan gunung, ya. Okey, yang isyarat yang seterusnya kita baca, insyaAllah boleh sempat baca hari ini. Isyarat yang ke-13 yang salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyembuhkan orang sakit dan orang cedera. Terlalu banyak mukjizat yang berkaitan ini dengan doa dan sentuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan orang sakit dan orang cedera. Seperti Isa Masih radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, Syekh alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi wasallam, bagaimana dengan izin Allah baca doa ataupun dia masa dengan sentuhannya orang yang sakit dapat sembuhan, dan sama mukjizat itu juga banyak berlaku pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hembusan nafas baginda yang diberkati juga. Jadi mukjizat jenis ini adalah mutawatir dan terdapat contoh yang terlalu banyak. Namun jenis tawatur yang dimiliki mukjizat ini adalah manevi. Malah sebahagian daripada perincian-perincian bahagian ini adalah mutawatir manevi juga. Walaupun bahagian yang lain daripada hadis-hadis ini adalah hadis-hadis ahad, namun hadis-hadis ini mewariskan kepuasan ilmiah. Sungguhnya para imam yang teliti dalam ilmu hadis telah pun menjadikan hadis-hadis ahad yang berkenaan dengan mukjizat-mukjizat ini sebagai sahih. Jadi mereka juga
mentakhrij muzat-muzat tersebut. Jadi sekarang kami akan menyebut beberapa contoh daripada contoh-contoh yang amat banyak bagi muzat ini. Yang contoh yang pertama, seorang Alamai Ma'arif Al-Qadi Iyad telah meriwayatkan dalam kitabnya Syifa Asy-Syarif dengan an-anah yang tinggi, yakni dengan sanad yang tinggi, kan? An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Jadi an-anah dengan an-anah yang tinggi daripada Sayyidina siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas yang merupakan seorang khadam dan panglima tentera Nabi SAW. Jadi panglima tertinggi tentera Islam pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anh dan penakluk negara Farsi. Beliau juga merupakan salah seorang yang diberi khabar gembira sebagai ahli syurga. Minal apa? Asyari Mubasyirah. Daripada Asyari Mubasyirah yang juga. Beliau berkata, Sa'ad bin Abu Waqqas, ketika perang Uhud, saya bersama Rasulullah SAW hari itu melemparkan anak panah sehingga busurnya patah. Yani Sa'ad radhiyallahu anh sangat pandai dari segi melempar panah, anak panah tu. Ketika Nabi SAW di belakang saat itu. Dan Nabi SAW, biasa sahabat-sahabatlah kata kepada Rasulullah SAW, Fadaka abi wa ummi ya Rasulullah. Mereka kata kepada Rasulullah SAW, semoga ayah dan ibu kami jadi korban kepada di jalan kamu ya Rasulullah. Nabi SAW kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Fadaka abi wa ummi. Lempar. Jadi Nabi SAW di belakang dia. Nabi SAW kadang-kadang tengok anak panah itu dia jatuh mana. Saat kata, ya Rasulullah, tolong masuk di belakang saya, jangan keluarkan kepala nanti, saya takut nanti dia akan kena. Dan sekali memang datang anak panah, dan saat nampak dia akan kena Nabi SAW, dia hulurkan tangannya dan anak panah itu dia dia kena di lengannya. Dan memang dia sangat banyak darah yang keluar daripada urat yang itu. Jadi kemudian Rasulullah SAW menghulurkan kepada anak panah tanpa mata. Jadi anak panah itu betul-betul macam kayu yani. Tak ada yang mata bilahnya. Jadi lalu Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad, irmihi, lemparkan anak panah itu. Baginda menghulurkan kepada anak panah yang tidak mata bilah itu, dan baginda suruh kepadaku, lemparkan. Saya pun melemparnya. Anak-anak panah itu meluncur seperti berbulu pelepah dan terbenam di dalam jasad orang kafir. Dalam keadaan itu, pada hari tersebut juga, sebiji mata Qatadah bin An-Nu'man, maksudnya sebab anak panah itu ya kena kepada Qatadah juga. Sebiji anak matanya itu, Qatadah bin Nu'man, telah tercedera sehingga jatuh di atas pelipisnya, yang mata keluar, dia jatuh di tangannya. Rasulullah SAW pun mengambilkan matanya kembalikan ke tempatnya dengan berkat tangan Rasulullah SAW yang menyembuhkan. Jadi mata Qatadah yang baru sembuh itu menjadi lebih baik daripada matanya yang satu lagi. Jadi kejadian ini menjadi begitu terkenal sehinggalah seorang cucu Qatadah ketika datang menemui Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memperkenalkan dirinya sambil berkata bagaikan puisi. Ana ibnu allazi salat ala al-khazd aynahu faruddat bikaff al-Mustafa ahsan ar-rad fa'adat kama kanat li awwal amriha faya husna ma aynin wa ya husna ma raddin. Aku adalah anak kepada orang yang meleleh matanya di atas pipi, lalu dikembalikan dengan tapak tangan Al-Mustafa dengan pengembalian yang terbaik. Lalu kembalilah mata itu sebagaimana sebelumnya. Alangkah baiknya mata dan alangkah baiknya pengembalian itu. Jadi dalam perang Uhud juga, ketika dalam Nabi SAW
dan bersama sahabat Nabi SAW dalam keadaan yang sangat susah. Masa itu para musyrikin dan mereka semula nak naik ke gunung. Jadi kalau naik gunung nanti akan kuasa kan kepada tentera Islam. Jadi Nabi SAW suruh siapa yang nak boleh kembalikan mereka. Jadi ada kata ya Rasulullah, kata ada satu anak panah saja. Dengan ini macam mana saya kembalikan mereka? Nabi SAW suruh lempar kepada mereka. Dan dia lempar anak panah itu, lepas tu dia kena seorang tu mati, orang musyrikin. Lepas tu dia tengok, ambil satu anak panah daripada bekasnya, nampak anak panah yang sama. Dan dilempar juga dan bunuh seorang lagi. Kemudian nampak ada satu lagi anak panah yang nampak memang anak panah yang dia lempar itu sama. Dan lempar itu juga dan membunuh seorang lagi. Masa itu orang musyrikin yang masa nak naik ke gunung itu, mereka nampak mereka masih kuat, tak boleh, dan mereka kembali. Dan dengan itulah mereka dengan izin Allah selamat, dan tinggal segenggam orang sahaja di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua satu demi satu syahid di perang Uhud. Yang Nabi SAW yang sahaja yang tinggal, semua yang sekelilingnya itu mati syahid. Jadi diriwayatkan juga dengan riwayat yang sahih bahawa sebatang anak panah mengenai wajah Abu Qatadah, sebatang anak panah mengenai wajah Abu Qatadah yang terkenal ketika perang yang disebut sebagai Yaum Ziqart. Rasulullah SAW pun menyapu luka itu dengan berkat tangan Nabi SAW. Abu Qatadah berkata, aku tidak berasa sakit atau luka sama sekali. Bagaimana macam operate kan? So, sekarang kita buat dalam teknologi ini pun, orang buat operate pun setelah dibagi ubat atau racun kan, lepas tu berapa hari lagi dah kemudian dia kembali asalnya. Bagaimana Nabi SAW, yang mukjizat Rasulullah SAW itu dia tunjukkan puncak ilmu perubatan akan sampai ke darjat itu. Yani akan sampai satu darjat yang begitu senang akan buat operate tanpa orang sedar. Dia tunjukkan ilmu sains itu akan sampai sebab semua mukjizat yang berlaku di tangan Anbiya, mereka mukjizat itu tunjukkan dan bagi tips kepada pengikutnya mereka supaya mereka dapat kemajuan dari segi sains juga dan sampai ke darjat itu. Dia macam apa? Sebagai tashwik, yani untuk menggalakkan mereka supaya mereka bagaimana yang takhta Balqis itu dibawa oleh seorang alim masa itu, bukan jin kan? Bukan jin. Bagaimana seorang alim itu membawa takhta Balqis itu daripada Yemen ke dekat Baitul Maqdis. Dan ilmu yang sekarang, ilmu sains dan sekarang semakin maju, mungkin belum sampai lagi ke darjat itu. Ataupun mungkin dah sampai, mungkin kita melihatkan sekarang dengan siaran langsung apa yang berlaku di Amerika. Kita sekarang tengok yang di sini. Apa yang ada di sana kita nampak di dinding kita, nampak istana mereka. Allahu a'lam, yani ilmu sains itu akan sampai. Jadi mukjizat itu menggalakkan muslimin supaya mereka dapat maju sampai ke tahap itu. Ataupun dari segi ilmu perubatan. Ilmu perubatan juga menggalakkan orang muslimin. Hakaza. Dan contoh yang seterusnya, kedua, kitab-kitab hadis sahih meriwayatkan yang diketuai oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW melantikkan Sayyidina Ali ketika perang Khaybar sebagai ketua pasukan tentera. Nabi SAW sabda, besok saya akan bagi panji Islam ini kepada seorang dia sayangi Allah dan Rasulnya sayangi. Allah sayang mereka dan dia sayang Allah. Jadi semua orang besoknya nak panji Islam itu. Sayyidina Umar pun duduk di depan-depan Nabi SAW supaya Nabi SAW nampak aku
dia bagi kepada saya. Yani tidak berapa saya minta nak jadi atau ketua tentera, nak ambil panji, seperti hari itu. Jadi hari besoknya Nabi SAW setelah solat subuh tanya, Ainal Ali? Di mana Sayyidina, di mana Ali radhiyallahu an? Mereka kata Ali sakit. Matanya tak boleh nampak, sakit sangat. Tak boleh bangun. Dan Nabi SAW panggil dia. Dan dengan bantuan sahabat-sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ali datang. Apabila Rasulullah SAW meludah ke mata Sayyidina Ali, maka bertukarlah ludah tersebut menjadi penawar bagi matanya. Lalu sembuh dengan izin Allah. Dan ketika datang hari esok, Sayyidina Ali menarik pintu kubu yang dibuat, pintu Khaybar, pintu kubu Khaybar yang dibuat daripada besi yang amat berat dan memegang seperti perisai. Lalu beliau menakluki kubu tersebut. Dalam kejadian itu juga adalah riwayat kata setelah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia buang pintu itu ke tanah, 40 orang nak usaha nak angkat tak boleh angkat, berat begitu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali cabut dan guna itu sebagai pedang di perang Khaybar. Jadi dalam kejadian itu juga Rasulullah SAW telah menghembus di atas kesan pukulan pedang di kaki Salama bin Aqwa. Salama bin Aqwa, lalu tiba-tiba kakinya sembuh. Ya, kakinya yang terkena pedang itu, dengan doa dan hembusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakinya terus dapat syifa dan sembuhan. Yang sama seperti contoh ini, contoh yang ketiga juga, para pemilik kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah meriwayatkan yang dikutip oleh An-Nasai daripada Utsman bin Hunayf. Dia berkata, sungguhnya seorang lelaki buta telah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata orang itu, wahai Rasulullah, doakanlah bagiku agar Allah mencerikkan penglihatanku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, doa. Bolehlah kita doa ini, kita boleh sebenarnya boleh juga buat sebagai rawatan, kan? Fantalik wa tawadda thumma salli rak'atain wa qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiy Muhammad nabiy ar-rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbik an yakshifa li an basari Allahumma syafi'hu fiyya. Yani maksudnya apa? Ini misalnya sabta, bergeraklah kamu dan berwuduklah. Kemudian solat 2 rakaat dan katakanlah dan baca doanya. Bangun, ambil wuduk, solat 2 rakaat dan baca doa ini. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau dan menghadap kepada Engkau dengan Nabi Muhammad, Nabi Rahmat. Wahai Muhammad, sungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhan untuk mencerikkan bagiku penglihatanku. Ya Allah, jadikanlah baginda pemberi syafaat bagi diriku. Jadi doa ini boleh kita guna insyaAllah kalau ada orang sakit mata ke ataupun sakit benda lain juga. Sakit mana-mana saja. Kita solat wuduk dulu, solat 2 rakaat dan doa ini di sana kata mata kan kita tukar telinga. Kita tukar benda lain kan. Kita boleh doa insyaAllah dengan izin Allah dapat sembuhan. Kemudian lelaki buta itu pulang dan telah melakukan begitu. Kami nampak bahawa matanya telah sembuh daripada buta dan melihat lebih baik. Nanti saya hantar dalam grup doa ini insyaAllah. Siapa yang ada sakit ni apa-apa, bolehlah buat. Begitu kan? Wuduk dulu, lepas tu solat 2 rakaat, kemudian baca doa ini insyaAllah. Dan contoh yang seterusnya, keempat, Imam besar Ibn Wahab meriwayatkan bahawa ketika Mu'awiz bin Afra di perang Badr kan, yang meninggal. Ketika di medan perang Badr, Abdurrahman bin Auf didatangi 2 orang remaja dari kaum Ansar.
Okey. Dari kaum Ansar iaitu Muaz bin Amr al-Jamuh dan Muawwiz bin Afra. Masing-masing berumur maka 14 tahun. Dan ataupun 13 tahun ya. 14 tahun, 13 tahun. Mereka masih budak lagi. Dan mereka cari Abu Jahil. Mereka tanya kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang besar. Mereka tanya, mana Abu Jahil? Jadi Abdurrahman bin Auf nampak mereka. Kamu nak buat apa Abu Jahil ni? Mereka kata, kami dengar dia banyak buat siksaan dan caci kepada Nabi SAW. Kami kalau nampak, kami nak bunuh dia. Mereka berdua itu. Jadi tiba-tiba nampak Abu Jahil datang dari jauh. Tapi sekelilingnya ramai orang macam hutan yani. Seolah-olah Abu Jahil tu dalam hutan, di tengah-tengah hutan itu. Jadi tak boleh orang sampai kepada dia. Semua orang sebab nak jaga dia. Sebab ketua-ketua yang lain sudah dibunuh. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Dan ketua-ketua mereka semua sudah dibunuh. Mereka nak jaga Abu Jahil. Jadi dua adik-beradik ini, yang dua sahabat yang kecil ini mereka, masa mereka nampak Abu Jahil itu seperti apa peluru yani. Mereka pergi kepada Abu Jahil, jadi serang kepadanya dan mereka pukullah satunya kepada kalau tak silap kaki kepada kuda dan kepada Abu Jahil, dan Abu Jahil jatuh. Jatuh, tapi masa jatuh tu memang sakit, namanya patah tulang belakangnya. Tak boleh bangun yani. Akhir sekali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang dan memenggal kepala dia. Abu Jahil. Jadi yang sebenarnya yang dua orang yang Muaz dan Muawwiz bin Afra yang Ansari. Muaz bin Amr al-Jamuh dan Muawwiz bin Afra. Dengan izin Allah. Jadi beliau pun dalam perang Badr ini berjumlah yang mati syahid kan 14 orang. 14 orang sedang bertarung dengan Abu Jahil. Musuh Allah yang dilaknat ini telah menebas tangan pahlawan ini. Beliau pun memegang tangannya yang berpotong itu dengan tangannya yang lain. Muaz bin Afra maksudnya yang merupakan salah seorang daripada para syuhada perang Badr yang berjumlah 14 orang sedang bertarung dengan Abu Jahil, musuh Allah yang dilaknati ini, telah menebas tangan pahlawan ini. Yani dia tangannya pun sudahlah macam terpotong kan. Dia angkat tangannya sendiri dengan tangan yang satu lagi datang kepada Nabi SAW. Beliau pun memegang tangannya yang terpotong itu dengan tangannya yang lain. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun mencantumkan semula tangan tersebut ke tempat asalnya. Rasulullah SAW menyapu di atas tangan tersebut dengan air liurnya, sallallahu alaihi wasallam, lalu sembuh serta-merta. Kemudian beliau kembali berperang dan bertarung sehingga mati syahid radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi imam yang mulia Ibn Wahab juga meriwayatkan bahawa bahu Khubayb bin Yasaf telah ditetak dengan pedang dalam gazwah tersebut. Lalu terluka dengan luka yang teruk, seakan-akan hampir putus salah satu belahnya. Lalu Rasulullah SAW mencantumkan semula lengannya dengan bahunya dengan kemuliaan tangan Rasulullah SAW dan menghembus ke atas bahunya, lalu dapat sembuhan. Jadi kita nak habiskan sini insyaAllah. Walaupun kedua-dua riwayat ini daripada riwayat hadis ahad, namun pengesahan daripada seorang imam seperti bagi kedua-duanya berlaku pula ketika Ghazwah Badar yang merupakan sumber banyak muzat, dan telah wujud juga contoh-contoh yang banyak yang menyerupai kedua-dua riwayat ini. Yang bukan yang mustahil maksudnya kan, yang menafikan keraguan, bahkan berlakunya kedua-dua kejadian itu adalah mu'tamad secara qat'i.
Jadi mungkin di sana terdapat 1000 contoh yang mu'tamad dalam hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahawa tangan Rasulullah SAW yang diberkati adalah penawar. Jadi terhadap apa? Terhadap para sahabat Nabi. Jadi macam saidaliyah yani, farmasi yani, tangan Nabi SAW terhadap para sahabatnya. Tapi terhadap para musuh seolah-olah tempat menyimpan senjata tangan itu. Kalau ambil batu kerikil ke tanah ke, jadi lempar, jadi macam bom yani kepada musyrikin. Tangan Nabi SAW yang berkati. Satu tangan Nabi SAW sahaja pun adalah cukup untuk dalil yani kepada nubuat Rasulullah SAW. Satu tangannya, seperti katalah tangan Yadul Baida, tangan yang putih Musa AS. Tangan Nabi SAW ketika sahabat Nabi SAW rasa haus, keluarkan air daripada semua jejari Nabi SAW dengan kuat, dengan tadbik, dan semua orang dan askar para tentera mereka minum daripada air tersebut. Dengan izin Allah, melalui tangan itu para sakit dapat sembuhan syifa. Dengan izin Allah, tangan itu membelah bulan. Jadi satu tangan Nabi SAW pun adalah cukup untuk nubuat Nabi SAW. Okay, beberapa lagi saya nak sentuh sana. Contoh yang kelima, Imam Al-Baghawi telah mentakhrij dan mensahihkan bahawa kaki Ali bin Al-Hakam telah patah dalam Ghazwa Al-Handaq disebabkan pukulan daripada kaum kafir. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengusap kaki tersebut, lantas dia sembuh pada ketika itu juga tanpa turun dari kudanya, dan dari kudanya belum turun lagi, dengan izin Allah dia dapat sembuhan. Yang contoh yang seterusnya, ahli hadis riwayatkan dan diketahui oleh Imam Baihaqi bahawa Imam Ali pernah sakit tenat. Beliau mengerang kerana sakit yang amat sangat dan berdoa untuk kebaikan dirinya. Lalu datanglah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkanlah ia. Rasulullah SAW pun menyentuhnya dengan kaki baginda, kemudian bersabda, Inhad, bangunlah. Lalu Sayyidina Ali sembuh dan berkata, tidaklah aku mengadu disebabkan penyakit itu selepas itu. Contoh yang ketujuh, ini adalah kisah yang terkenal mengenai Shurahbil Al-Jufi. Beliau terkena penyakit sejenis ketumbuhan di tapak tangannya daripada daging, sehingga menghalangnya untuk memegang pedang atau tali kekang kuda, tali kendali kuda itu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu dengan tangan ke atas tumor yang ada di atas tapak tangan Shurahbil dan mengusap dengan tangannya yang diberkati, maka tiada satu kesan pun yang tinggal daripada tumor itu. Okey. Contoh yang ke-8, sebenarnya ada sini 6 kanak-kanak. Yani contoh 6 kanak-kanak, tapi mungkin masa tak cukup untuk nak baca semua 6 kanak-kanak itu. Saya akan tinggalkan sebenarnya di sana. Dia kata sungguhnya setiap orang gila yang telah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan ke atas dada orang gila itu, lalu sembuh dengan kesembuhan yang mutlak. Tiada yang tinggal tanpa disembuhkan. Jadi, yang 6 kanak-kanak yang tadi itu, kita tak nak baca itu semua. Contohnya, beberapa saja. Kanak-kanak yang Sayyidina Ibn Abbas meriwayatkan di sini satu riwayat yang sahih, telah dibawa kepada Rasulullah SAW seorang budak lelaki gila. Rasulullah SAW pun meletakkan tangan Nabi SAW yang diberkati di atas dada budak itu. Budak itu pun muntah secara tiba-tiba dan keluarlah dari perutnya satu benda hitam seperti timun kecil. Lalu sembuh dan beredar.
Nah, yang Imam Al-Baihaqi dan Nasa'i meriwayatkan sebuah riwayat sahih bahawa periuk yang sedang mendidih jatuh dengan apa-apa yang ada di dalamnya dalam periuk itu ke atas lengan seorang budak lelaki bernama Muhammad bin Khatib dan membakar seluruh lengannya. Lalu Rasulullah SAW menyapu dan mengoles dengan ludahnya. Budak itu sembuh seketika itu juga dengan izin Allah. Masya Allah. Okay, ada seorang budak yang tak boleh cakap sejak lahir. Seorang budak lelaki yang besar tetapi bisu, tidak dapat bercakap. Datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Mana nah? Siapakah aku?" Lalu berkatalah budak lelaki yang langsung tidak pernah bercakap itu, "Anta Rasulullah, anta Rasulullah." Dan budak itu mula bercakap. Jadi, muzat-muzat yang kanak-kanak itu, tapi yang contoh yang kanak yang ini mungkin kan confuse. Dia kata, suatu masa yang muzat yang ini, suatu masa ketika Rasulullah SAW sedang bersolat, seorang budak yang nakal telah memotong solatnya dan melintas di hadapannya. Kemudian baginda berdoa ke atas budak itu, Allahumma qta' atharahu. Ya Allah, kurangkanlah kesannya. Budak itu tidak dapat berjalan selepas itu dan keadaan itu berterusan begitu. Budak itu menerima balasan kenakalannya. Mungkin yang bukan ya macam budak masum yang budak kecil. Kita fahamlah di sini. Takkan ada bisa doa kepada begitu yang ataupun lalu sekali dengan tersilap. Tapi budak ini nakal, mungkin sentiasa potong salat Nabi SAW, lalu ataupun main-main dengan ejek-ejek. Jadi Nabi SAW doa kepada budak itu. Jadi kita kena tengoklah dalam konsep hadis ini bagaimana berlaku kejadian itu. Kan kita tahu Nabi Rahmah taklah tiba-tiba terus doa buruk kan, tapi mungkin budak nakal ini mungkin sentiasa berbuat benda itu, potong solatnya. Jadi kita kena tengok konsep hadis itu dalam keadaan bagaimana berlaku kan. Okey, insyaAllah mudah-mudahan kita akan kita habiskan di sini. Sungguhnya apabila tangan Rasulullah SAW yang diberkati itu seperti farmasi Luqman Al-Hakim, air ludah Rasulullah SAW adalah seperti air mata, air yang membangkitkan kehidupan bagi Sayyidina Al-Khidir, dan hembusan nafas Rasulullah SAW seperti pemberi pertolongan, penyelamatan, penyembuh seperti hembusan Sayyidina Isa. Dan apabila manusia terdedah kepada musibah dan ujian-ujian, maka sudah tentu bahawa banyak daripada mereka mengadu dan datang kepada Rasulullah SAW. Sangat ramai pesakit, budak-budak dan orang gila yang datang menemui Rasulullah SAW. Lalu kesemua mereka kembali dengan kesembuhan. Jadi kita melihat juga maksudnya muzat yang muzat Anbiya yang sebelum Nabi SAW yang berlaku. Muzat-muzat itu adalah juga pada Nabi SAW. Bahkan terlalu banyak kan, seperti Isa alaihissalam, ataupun seperti muzat Musa alaihissalam dan lainnya itu adalah sama juga berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak contohnya. Okey, mudah-mudahan ini semua bagi kepada kita keyakinan dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita ikut jejak Rasulullah SAW, dan kita di bawah naungan Habibullah, kita dapat insyaAllah mahabbatullah juga di bawah naungan itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim.
Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Okey, insyaallah kita berhenti di sini.